Salam sejahtera, nama saya Munira Anantatul Ahmad, nombor meterik saya S5995. Saya daripada Kuala 5 Penerusan Kreatif. Hari ini saya akan membentangkan idea rangka cerita saya yang bertajuk Pantai Melama. Untuk tema cerpen ini, ia mengisahkan tentang kesungguhan seorang gadis perempuan melanjutkan pengajarnya dalam pengurusan pemasaran. Pada dasarnya, si dia atau aku ini, dia tidak meminati jurusan pemasaran, dan siapa sangka atas satu tarikan di Facebook telah berjaya mengubah dirinya bahawa tanggapan dia selama ini mengenai bidang pemasaran adalah sangat membosankan. Untuk persoalan dalam cerpen ini ialah halangan yang perlu ditempuhi waktu kuliah mempelajari subjek pemasaran. Pada tahun 2 pengajiannya, dia mempelajari mata kuliah dasar seperti produk pemasak, prinsip pemasaran. Dia telah melibatkan diri dalam tugasan berkumpulan atau secara individu, dan dia juga telah menerapkan dan menyesuaikan diri walaupun dirinya tidak meminati jurusan itu. Untuk latar tempat ialah di bawah pokok ru pantai universiti, dapur di rumahnya, kedai runcit Pak Ali, bilik seminar di kolej komuniti, di syarikat swasta di setapak Politeknik Nilai. Untuk latar masa, pada cuti semester selama 3 hari, dia menyertai bengkel, 6 bulan menjalani latihan industri setelah setahun bekerja di syarikat swasta. Untuk watak ialah, watak utama adalah aku atau si penulis, ibu, ayah, penceramah atau Encik Rizal adalah watak sampingan. Untuk plot cerpen ini dibahagikan kepada 4. Yang pertama adalah permulaan. Dalam peringkat permulaan ini, si penulis atau aku ni, dia menceritakan impian ayahnya untuk melihat dia melanjut pelajaran di universiti dan ingin melihat dia berjaya membuatkan scroll ijazah sarjana muda pada suatu hari nanti. Tapi si penulis ini agak sedikit kecewa dengan keputusan penempatan pengambilan pemasukan pelajar ke universiti awam. Tetapi dia terpaksa akur dan melanjutkan dalam jurusan yang ditawarkan walaupun dirinya tidak meminati. Untuk watak dalam peringkat permulaan ialah aku dan ayah. Seterusnya ialah perkembangan. Di peringkat perkembangan ini, si penulis ini menceritakan peristiwa dia pulang ke kampung semasa cuti semester. Dia telah pergi ke pantai berhampiran di rumahnya untuk sekadar merehatkan minda, dan tiba-tiba si ibunya menelefon dia suruh pergi ke kedai runcit membeli barang pesanan ibunya. Selepas itu, sementara masa masih ada untuk dia merehatkan minda di situ, dia telah membuka aplikasi laman muka buku iaitu Facebook, dan setelah lama dia scroll Facebook tu, dia tertarik dengan satu iklan penawaran khusus bengkel yang tidak jauh di kawasan rumahnya. Untuk watak di peringkat perkembangan ini, saya telah meletakkan watak aku, ibu, ayah. Untuk teknik di peringkat perkembangan ini juga, saya telah menggunakan teknik dialog, di mana teknik dialog ini antara ibu dengan anak semasa mereka berada di dapur. Okey, seterusnya peringkat konflik. Okey, di peringkat konflik ini, si penulis atau aku ni, dia merasa bosan ketika cuti dan tidak tahu hendak buat apa ketika cuti. Dia telah membuat keputusan untuk menyertai kursus di kolej komuniti yang berhampiran di kampungnya sekadar untuk mengisi masa lapang. Dan dia meminta izin kepada ayahnya dan ayahnya bersetuju dia untuk menyertai. Dan si penulis juga telah menceritakan pengalamannya menyertai bengkel itu
Dan dari menyertai bengkel itu juga dia telah mendapat satu kesedaran dan dapat memupuk minatnya dalam jurusannya yang telah dia pelajari di universiti, bahawa tanggapan dia selama ini mengenai bidang pemasaran adalah membosankan, tapi sebaliknya adalah seronok setelah dia menyertai bengkel itu. Untuk watak dalam peringkat climax ni, saya telah meletakkan watak aku, ibu, ayah dan penceramah, iaitu Encik Rizal. Untuk teknik pula, saya masukkan teknik monolog di mana semasa dia telah mendaftarkan diri menyertai bengkel itu, dia bercakap dalam hati waktu penceramah melangkah masuk di dalam bilik seminar itu. Sepertinya dia pernah lihat, tapi mungkin di media sosial seperti TikTok. Okey, untuk peringkat peleraian, si penulis ini menceritakan dia telah berjaya dia telah bekerja di sebuah syarikat swasta hampir setahun juga, dan dia juga telah berjaya, dia telah menamatkan pengajiannya di peringkat sarjana di sebuah universiti awam secara separuh masa bekerja sambil belajar. Walaupun agak sukar dirinya, tapi dia berjaya meneruskan dan menamatkan pengajiannya. Selain itu, uh, 2 tahun kemudian, dia telah ditawarkan menjadi seorang pensyarah di Politeknik Nilai sebagai pensyarah pemasaran. Untuk watak dalam peringkat peleraian ini, saya telah meletakkan watak aku dan pelajar lelaki sebagai watak sampingan. Suasana dalam kelas hari pertama dia mengajar. Untuk teknik pula, saya telah memasukkan teknik imbas kembali di mana waktu hari pertama dia telah menceritakan pengalamannya sebelum waktu belajar dia tidak meminati kos ini, tetapi setelah dia menyertai bengkel itu, dia telah mendapat kesedaran dan dapat meningkatkan semangat dia untuk belajar. Untuk sinopsis cerpen ini dimulakan kisah si penulis yang mula-mula agak kecewa dengan keputusan penempatan pengambilan pelajar ke universiti awam, dan dia terpaksa akur kerana dia terpaksa akur, dan dengan keputusan itu dia meneruskan pengajian dia kerana itulah impian ayahnya untuk melihat dia berjaya memegang scroll ijazah suatu hari nanti. Dan penulis juga telah menceritakan peristiwa dia pulang ke kampung, dia menyertai satu bengkel di situ dia mendapat satu kesedaran. Dan si penulis juga telah menceritakan dia ni seorang anak yang rajin, selalu membantu ibunya memasak di dapur. Dan masak di dapur dan adalah antara celoteh antara ibu dan anak, suasana yang riuh di dapur. Okey, pada suatu petang tu dia memberitahu pada ayahnya mengenai kursus tu, dan ayah dia mengizinkan dia untuk pergi. Dan beberapa hari kemudian dia pun telah pergi mendaftar. Okey, dalam seterusnya dalam penceramah undangan tu, dia seperti pernah nampak penceramah itu, tapi bila dia ingat balik, oh ini penceramah yang hangat juga di media sosial, iaitu sebagai content creator di TikTok. Dan siapa sangka dia menyertai kursus itu berjaya mengubah fikiran dia dan berjaya mengubah minatnya untuk belajar. Dan 2 tahun kemudian, dia telah menjadi seorang pensyarah pemasaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.